Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Okay. Jom. Kita setting. Jadi setting. Ni. Okay. Pasal apa baju jadi. Nak setting itu baju. Okay, kita baru lepas maghrib dan malam ni saja pakcik bersama dengan Ustaz Muhammad Al-Fatih. Okay, yang menonton kalau dengar suara tolong komen sebab kami tak pakai mikrofon. Okay, tak pakai mikrofon hari ni, tapi harapnya suara jelas. Okay, selalu dalam kereta hari ni kita dekat rumah Ustaz Muhammad Al-Fatih. Okay, kita tengok kalau ada komen Facebook, kalau jelas senang kita boleh teruskan. Okay, kalau tak jelas, kita perlu perbetulkan dia punya volume. Okay. Okay, baik. Sembang santai malam ni kita nak cerita sebenarnya pasal tentang mak hijrah sebenarnya. Okay, kita nak ambil tajuk hari ni yang dibincangkan, yang Cik Sadang kepada Ustaz Fatih untuk dijelaskan, untuk kita dibincangkan borak santai malam ni tentang ibadah. Okay, sebab Pakcik pernah tulis kan, Pakcik pernah tulis tapi tak pernah terangkan secara jelas detail pasal orang kata pasal orang kata misi, visi, objektif kehidupan kan. Okay, objektif kehidupan kita. Lepas tu kita kata misi, kita perlu ada misi dan visi. Okay, jadi bersempena dengan tahun Ma'al Hijrah ni, kita baru saja masuk ke tahun baru. Seharusnya selalunya kita letakkan azam, kita letakkan matlamat dalam kehidupan untuk capai apa dalam hidup kita. Okay, jadi tentunya di tahun baru ni kita nak jadi, seeloknya kita letak kita jadi lagi baik lah. Okay, hamba Allah yang lebih baik, yang lebih bertakwa, yang lebih orang kata mendekatkan diri pada dia. Sebab bila usia kita bertambah, usia kita bertambah, tentunya orang kata makin dekat kita dengan nak kembali pada dia, betul tak? Kita makin dekat nak kembali pada dia. Orang kata rumah kata pergi, kubur kata mari. So hari ni kita akan bincang seperti kuat sikit. Tak apa ni. InsyaAllah. Kita cakap lebih pada bab, kita nak kupas pasal ibadah tu sendiri. Apa yang kenapa dikatakan objektif pada hidup kita ni. Mungkin kita nak dengar sikit buah buka kan. Orang tak kenal kan, orang Cik ni memang dah biasa kenal dah bel macam mana. Bagi yang belum kenal, mungkin nak dengar pembuka bicara daripada Ustaz Fatih mungkin boleh kenal sikit dulu, kenalkan diri dulu sikit. Apa tu namanya, asalnya, belajar kat mana kan, belajar kat mana. Kita cakap Penang tak apa kan, belajar kat mana. Bukan dimah sikit sebelum kita masuk pada kita punya perbincangan nanti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama sekali saya ingin merakamkan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah mengizinkan kepada kita hari ini untuk menikmati nikmatnya, nikmat Allah SWT. Jadi ini pun satu nikmat daripada Allah SWT. Jadi ini adalah daripada saudara kita lah, Abang AJ Nuruddin. Jadi beliau nak kongsi ilmu, jadi kita pun kongsi ilmu. Kongsi ilmu bukan bermakna saya lebih pandai daripada beliau, tapi sebab ilmu manusia ni berbeza-beza. Seperti Nabi Allah Musa AS dan Nabi Khidir AS.
Jadi Nabi Musa AS menuntut dengan Nabi Khidir bukan bermakna Nabi Musa rendah ilmunya daripada Nabi Khidir. Tapi nak beritahu masing-masing ada ilmu masing-masing. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi untuk memperhebatkan lagi masing-masing ni, Allah pertemukan kedua-duanya di Majma'ul Bahrain, pertemuan dua lautan. Pertemuan dua lautan. Jadi bila sebut perkongsian bukan bermakna ada yang lebih hebat ilmu ataupun ada yang kurang ilmu, tapi nak kongsi ilmu masing-masing. Kadang-kadang dah tahu dah. Jadi orang kata apa? Tak semestinya benda yang kita tahu, benda tu tak perlu dikongsi dan tak perlu didengar sekali lagi. Sebab apa? Kata ulama, man takarrara taqarrara. Bila kita ulang, maka benda tu akan jadi mantap. Bila kita ulang ilmu ni, maka ilmu tu akan jadi kuat. Jadi ilmu yang kuat tak sama dengan ilmu yang lemah, walaupun ilmu yang sama. Ilmu fiqh, fardu ain, ilmu yang sama. Syahadah, kira hukum Islam kan? Syahadah, solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, munakahat, jinayat, segala hukum hakam agama tu benda yang sama, tapi berbeza bila mana seseorang tu dia mengulang-ulang. Dua orang ni dia mengaji ilmu yang sama dengan guru yang sama, tapi beza dia ni ulang, dia ni tak ulang. Jadi di situ tahap ilmu dia dah berbeza, walaupun ilmu yang sama, tapi tahap kemantapan keilmuan ilmu dia dah berbeza, mengatasi di antara satu sama lain. Jadi dah terlajak dah. Jadi saya tak nak kenalkan diri saya dulu lah. Jadi nama saya Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Syukur, asal Pulau Bina, Bukit Mentajam. Kalau belajar ni macam biasa, sekolah rendah, sekolah tadika. Ya. Dah tu aja atas dia. Detail kan, tak apalah cara Detail lah. apa? Start mengajar agama lah sebenarnya. Mula dengan sekolah menengah lah, sekolah menengah kebahasaan, sekolah menengah kebahasaan Pematang Pasir. Walaupun nama sekolah menengah kebahasaan, tapi dalam dia ada aliran agama. Kami mengaji KKA, kami mengaji bahasa Arab, kami mengaji khat, kesenian khat. Jadi kami mengaji nahwu, saraf di sekolah menengah. Kemudian sampai tingkatan 2 sahaja, dan 3 baru masuk pengajian syariah. Pengajian ni lah madrasah di balik pulau, Madrasah Darul Furqan, selama beberapa tahun lah, lebih kurang 7 tahun. Saya ingat saya lebih kurang 7 tahun. Kemudian sambung ke peringkat Darul Hadis di Darul Ulum Islamiyah Jerantut Pahang. Jadi sedikit sebanyak mengenai maklumat saya dah habis di sana lah, alhamdulillah. Telah khatam sana, khatam apa ni orang panggil khatam Bukhari ya. Istilah kami ni sistem Deobandi dipanggil khatam Bukhari. Alhamdulillah kami khatam lah sampai hadis yang terakhir. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai maklumat peribadi. Jadi kita berbalik kepada tajuk kita. Okay, terima kasih Ustaz Fatih. Macam kata tadi lah, selalu posting baca yang baru-baru ni baca ada sebut kan, mesti ada selalu datang kelas tauhid dengan Ustaz Fatih, lepas tu ada petik-petik nama kan. Nanti orang kata main petik-petik, orang tu ada tak ada. Hari ni saja dia, lagipun macam nak mengelengahkan, memang salah satu impian yang pernah ada dalam orang kata hidup ni, hidup kecil ni, salah satu impian kalau sebelum meninggal, orang kata kita ni tak pandai, tapi kita nak meninggalkan pelapis yang pandai ni untuk bawa, untuk
diketengahkan mengikut suasana zaman. Okey, suasana zaman. So maksudnya kadang ada orang belajar pondok, belajar apa kitab ni tapi dia tak boleh nak gunakan dengan sesuai dengan zaman. Jadi insya-Allah kita tengok Ustaz Fatih ni insya-Allah boleh sesuaikan dengan suasana zaman tu. Okey. So kita nak berbalik pada kita punya pembicaraan. Okey. Tadi Ustaz Fatih mengatakan kadang benda ni tajuk ni yang makcik pilih ni kebanyakan tajuk yang makcik posting balik ataupun tulis balik dekat wall. Sebenarnya semua tu kita dah belajar dulu. Kan, kita dah belajar dulu masa sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Kita dah belajar dah sifat 20 tu. Kan, ada yang komen makcik, "Oh, saya dulu duduk dengan tok saya." Kan, saya duduk nyanyi lagu tu kat tok saya, tok saya dengar. Ada yang komen macam tu. Okey, so dia lagu Rehan kan. Okey. Betul, Allahu wujud qidam baqa tu memang dia hafal. So itu juga dengan orang kata bila kita katakan objektif kehidupan ni, mungkin dah dengar ustaz-ustaz ni pun cakap, okey, objektif hidup kita tu untuk kita ibadah pada Allah SWT. Tujuan manusia diciptakan itu ibadah pada Allah SWT. Okey, tapi so nak minta Ustaz Fatih buka sikit. Okey, kita buka sikit kita sebagai ni untuk ulang baliklah ibadah yang macam mana kan. Ibadah macam mana, arahan tu pakcik ni pandai-pandai ambil ke, ada dalil dia kat mana. Okey, dalil tu dekat mana. Lepas tu macam mana kita nak nikan dia dalam kehidupan kita dengan konsep ibadah tu. Betul? Mana ibadah tu, macam ni ibadah yang kata kita macam ni kita kata kenapa dikatakan ibadah tu adalah objektif kehidupan kita. Kenapa kita ni memang ditujuan kita dijadikan memang ibadah aja ke? Macam tu. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap makhluk dengan kehendak dia. Dengan kehendak dia dan dengan perintah dia. Pertama dengan kehendak, yang kedua dengan perintah. Kehendak tu hak dia, perintah tu hak kita. Hak makhluk. Tapi hakikatnya semua datang daripada dia. Jadi Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi bila ada illa bermakna dia nak mentaksiskan bahawa semata-mata untuk beribadat kepada Allah SWT. Illa, kata illa. Illa tu pengecualian, istisna. Tapi istisna dia taksis. Oh, di bahasa Arab pakcik tak boleh tadi. Okey. Nahu. Jadi illa tu istisna, huruf istisna litaksis, untuk mengkhususkan sesuatu. Jadi bila nafi akan datangkan istisna. Ini siapa yang nahu mungkin dia faham. Bila Allah nafikan sesuatu lalu didatangkan istisna selepas dia, jadi nak mengkhususkan perkara itu. Bermakna ni adalah perkara khusus. Jadi ibadah ni adalah tujuan khusus. Diciptakan jin dan manusia kat tempoh ini. Jadi bermakna siapa yang keluar daripada landasan ibadah, maka bermakna apa? Dia telah keluar daripada tujuan Allah ciptakan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata ulama, liya'budun itu ialah liya'rifun, untuk mengenal. Menyembah maknanya mengenal. Bila kenal baru boleh sembah. Tak kenal nak sembah macam mana? Betul tak? Sebab tu pengenalan tu, bila kita kenal sesuatu baru kita akan lakukan tindakan yang sepatutnya. Betul tak? Kita kenal Allah, kita akan sembah Allah. Kita kenal makhluk, kita akan buat baik terhadap makhluk. Kita kenal syaitan, kita akan menjauhi syaitan. Kita kenal diri kita, kita akan islah diri kita. Kita kenal nafsu, kita akan tekan nafsu. Jadi tindakan terhadap satu perkara itu bergantung kepada pengenalan kita terhadap perkara itu. Kalau kita kenal bini dah, jadi kita akan buat apa yang sepatutnya. Tak? Macam mana kita nak kawal dia punya apa? Kita nak kawal dia perasaan dia. Waktu dia marah macam mana, waktu dia sedih macam mana, waktu dia seronok macam mana. Perkara apa yang menyebabkan dia marah, perkara apa yang menyebabkan dia sedih, dan perkara apa yang menyebabkan dia seronok. Walaupun saya tak kahwin ni, tapi tak apalah. Saya tak kahwin. Ya, kita jom bincang tak apa. Kahwin tu pun bukan syarat
untuk boleh cakap pasal rumah tangga, betul tak? Betul. Sebab ramai juga yang tak kahwin tapi lebih faham daripada orang yang kahwin. Bukan saya lah kan. Imam Nawawi rahimahullah taala. Boleh tambah sikit. Imam Nawawi rahimahullah taala satu orang ulama yang ulama Syafi'i, dan ulama yang mendukung mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi banyak fatwa Imam Nawawi ni yang menjangkaui fatwa-fatwa ulama yang lain. Fatwa yang sangat-sangat yang tak disangka lah. Fatwa yang hebat lah maksudnya kan. Fatwa yang sangat memudahkan umat. Sedangkan Imam Nawawi tak kahwin pun, tapi bila Imam Nawawi bicara bab perkahwinan, seolah-olah macam Imam Nawawi ni dah pernah kahwin. Dah pernah kahwin 4. Kau tahu kan? Islam 4 kan? Islam 4 betul lah. Jadi tak bukan nak beritahu saja maksud dia seolah macam Imam Nawawi pernah berpengalaman kahwin. Pengalaman yang lama. Sedangkan Imam Nawawi tak pernah kahwin. Jadi kata ustaz kita lah, Ustaz Sultan ni, satu orang yang ceramah juga dalam Al-Kim, Maulana Lutfi Muharram, Imam Nawawi tak kahwin supaya kita boleh kahwin. Faham tak? Pengorbanan Imam Nawawi ni untuk tidak berkahwin ni supaya umat ni boleh kahwin. Kahwin dengan mengikut perintah Allah. Dia nampak pengorbanan tu. Jadi tidak semestinya bila orang tu tak alami benda tu, dia tak boleh cakap pasal benda tu. Jadi hakikatnya Allah yang bagi. Hakikatnya ilmu datang daripada Allah, bukan datang daripada pengalaman. Jadi banyak orang yang menghambakan pengalaman sehingga tidak menggunakan perintah Allah. Dia menggunakan pengalaman itu sebagai alasan untuk tidak menghormati orang lain. Okay. Itu lah sebenarnya. Tak apa, kita suka macam saya suka macam tu. Dia orang kata apa, kalau anda ni kalau tak jelas nanti boleh komen, boleh tanya, okey kami boleh sambil-sambil ni boleh jawab. Okey. Macam ustaz kata tadi, okey. So maksudnya bila kita nak beribadah, kita nak ibadah, nak menghambakan diri pada Allah, kita mesti kenal Tuhan kita siapa. Betul. Kalau kita bekerja pun, okey, kita buat kerja, kita bekerja, kita mesti kenal siapa bos kita, apa kehendak bos kita, apa keinginan bos kita. Betul kan? Kan macam tu juga kita maksudnya kita nak khidmat dengan orang kan, kita mesti kenal dia punya kemahuan, kehendak dia. Persoalan dia sebab tu kita kata yang kita belajar balik ni, yang pakcik tu belajar balik kan, mengulang-ulang ni kenapa kadang-kadang kita rasa kita dah kenal lah, tapi rupanya kita baru tahu, bukan kenal lagi, baru perasan dia kenal tapi baru tahu, maksudnya tak kenal lagi pun, tak setakat tahulah Allah wujud kan, tu tahu orang kata kan, belum kenal wujud dia macam mana tu kita tak kenal, bukan belum mendalam kita punya pengenalan. Bila kita tak dalam pengenalan, itu yang jadi kadang-kadang orang kata apa, kita buat ni pun tak sungguh kan, kita buat pun main-main, asal boleh kan, ataupun kita buat ni tak sepenuh hati kan, kita buat sana, kita bukan buat kerana Allah. Okey, sedangkan ibadah, betul Ustaz kalau salah, betul kan, kita buat ibadah ni kan semata-mata kerana Allah Ta'ala kan, lillahi ta'ala, betul, kita kena buat apa-apa kerana Allah Ta'ala. Kita puasa ke, solat ke, zakat ke, ini yang jadi yang orang tak kenal ni, yang jadi masalah ni kan, dia orang buat sesuatu untuk dunia kan, untuk keuntungan dunia, keuntungan sementara ni. Tapi sebenarnya yang dikatakan ibadah, yang ibadah yang sebenar, kalau orang yang ibadah, dia buat tu bukan untuk keuntungan dunia, untuk semata-mata kerana Allah Ta'ala, tapi disebabkan dia tak kenal Allah. Okey, sebab kita kata tadi punca permulaan untuk ibadah mesti ada kenal. Okey, mesti ada kenal. Okey, ni pakcik ni kupas balik ni. Okey, kenal Allah Ta'ala. Okey, bila di situ yang kita kemudiannya ada orang kata apa, perjanjian dengan Allah. Kita selalu sebut, bukan perjanjian, kita selalu mengulang-ulang. Dah jadi orang kata macam perjanjian dah kan dengan Allah Ta'ala. Bila kita solat, dia selalu sebut kan dalam solat kita kan, sesungguhnya solatku, puasaku, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Semua yang kita buat tu hanyalah semata-mata untuk Allah. Okey, kita ni memang hamba dia kan. Jadi kita kena kenal. Okey, sebab tu kalau kata kenal ni, bila nak kenal, bila kita sebut Allah tu, kita kata percaya, yang pertama kan rukun iman, percaya pada Allah kan? Betul, percaya pada Allah. Jadi kita kena kenal Allah tu. Okey, kenal Allah. Bila kenal Allah, itu yang kita bermulanya. Nanti Ustaz akan cerita sikit kenapa kita kena belajar sifat 20 ni. Okey,
untuk ibadah kita ni, untuk memantapkan ibadah kita supaya orang kata apa, ibadah kita ni yang kita dah buat bertahun-tahun ni, okey, yang mungkin kita dah solat, kita dah pergi umrah banyak kali kan, dah keluar zakat beratus ribu ke ataupun apa semua tu, tak jadi benda yang sia-sia. Sebab dalam Quran juga Ustaz, kalau salah saya betulkan, yang saya baca, ibadah kita ni boleh jadi macam debu-debu yang terbang. Maksudnya tak ada nilai di sisi Allah kan. Sia-sia, benda-benda yang sia-sia. Kita tak rasa, oh aku Islam, aku ni mesti aku dah buat zakat, aku dah pergi haji, pergi umrah ni. Kita rasa, oh kita ni, kita duk menyangka kita ni Dhul Rahman lah, apa benda kita pergi gelaran. Kita sendiri bukan Allah jajan ni tau. Memanglah Allah kata, tapi kita sendiri yang kata kita ni perasan lah kan. Belum keluar lagi, tak ada lagi. Kita yang bagi nombor kat kita kan. Tu pun balik tu, yang balik tu terus bagi haji je. Bukannya diberikan. Kita sebut aku dah haji, kena panggil haji lah. Jangan panggil dia ni, jangan panggil AJ. Haji lah, haji AJ. Siapa tahu kan. Kan. Jadi minta Ustaz Kupai tu masa mana yang dikatakan bila kita ibadah dengan Allah Ta'ala ni, untuk kita betulkan apa yang kita dah buat selama ni, supaya daripada adat kebiasaan memang jadi memang mencapai maksud kita untuk kita sampai kepada Ma'rifatullah lah. Okey, ni bahasa tinggi sikit Ma'rifatullah ni. Tapi kita untuk orang awam je lah, untuk dia faham keadaan ibadah itu sendiri. Ibadah untuk kaitkan dengan sifat 20. Sifat 20. Maksudnya kita kena, bila kita kan Ustaz kata tadi, kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, barulah kita boleh beribadah dengan mentaati dia kan, apa semua. Jadi mungkin Ustaz boleh terang macam mana pentingnya, masih penting. Maksudnya bukannya setakat kita belajar masa sekolah dulu dah lepas dah kan. Maksudnya macam mana kita daripada tahu tu, kita nak jadi lebih kepada faham nak jadi lebih, bila faham tu jadi lebih dalam dan seterusnya. Jadi seperti kita selalu ingat lah kan, ulama kita beritahu awwaluddin ma'rifatullah. Ada ulama kata ini hadis, ada ulama kata ini kalam ulama, dan ada ulama kata ini adalah kaedah tauhid. Jadi kita ambil yang paling ringan sekali, ini adalah kaedah tauhid. Jadi supaya kita tak celaru, supaya kita tak tersilap, sandarkan benda ni daripada hadis ke, daripada ulama ke, jadi kita mudah. Ini adalah kaedah tauhid, sama ada diambil daripada hadis ke, daripada ulama ke, tu kata apa? Tu lagi tinggi. Jadi kita nak selamat, ulama telah jadikan kalam ini sebagai kaedah tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama, permulaan bagi agama itu adalah mengenal Allah. Jadi perkara pertama sekali yang wajib kita pelajari dalam Islam ini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah macam mana? Jadi ulama telah letakkan untuk kita ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu aqaidul iman, tentang akidah keimanan. Jadi apa kita nak sabitkan di sini mengenai ibadah, iman dengan ibadah, hubungan iman dan ibadah. Senang-senang iman dan Islam. Iman dan Islam. Okay. Benar sama saja, cuma istilah berbeza-beza. Dan hadis disebut iman, Islam, ihsan. Lihat. Hadis Jibril AS bertemu dengan Nabi SAW untuk mengajarkan kepada para sahabat. Nampak macam Jibril belajar dengan Rasulullah, tapi sebenarnya Allah nak ajak para sahabat melalui Jibril dan Rasulullah SAW. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, mengenai ilmu tauhid ni, dalamnya terdapat 50 akidah. Kan? 50 akidah. 10 sifat wajib bagi Allah. 10 20. Saya uji saya 20 sekali. 20 wajib, 20 10. 20 saya 20 10. 10 dulu. Dia 10. 10. Dia bukan pecah 4 2. Okey. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah,
4 sifat wajib bagi Rasul. Satu harus. Tadi satu harus sifat harus bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat harus bagi Rasul. Okey, Ustaz, sebelum Ustaz sambung, saya pergi dulu. Saya takut dia ni dia lupa. Okey, kalau belum catat, catat. Dalam kita nak mengenal ni, mengenal Allah ni, bila kita belajar sifat 20, maksudnya kita kena faham 20 sifat wajib. 20 sifat wajib tu, lepas tu mesti ada dia punya lawan dia 20 sifat mustahil. 20 sifat wajib yang selalu yang kita dah hafal tu. Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadi, semua tu. Kemudian 20 sifat mustahil yang lawan dia Adam semua tu. Masa sekolah pun kita hafal, tapi selalunya kita duk nyanyi 20 wajib je. 20 mustahil kita tak nyanyilah. Dan 1 harus bagi Allah Taala. Kemudian kita ada 4 sifat bagi Nabi dan Rasul, 4 sifat Rasul. Dan 4 sifat 4 mustahil bagi Rasul, dan 1 harus bagi Rasul. So jumlahkan 20 campur 20 campur 1 jadi 41. Lepas tu campur 4 campur 1, maksudnya 41 campur 9. Itulah 50 yang kena ada. Yang ni kena ada supaya kita mengesahkan kita punya la ilaha illallah, betul? Kalimah la nafi isbat tu kan, la ilaha illallah. Barulah kita boleh nafi isbatkan la ilaha illallah bila kita bahaskan sifat 20 ni. Yang ni punca daripada Ustaz. Maksudnya ilmu ni dia punya asal dia daripada apa tu? Maksudnya siapa yang mengasaskan ilmu tauhid sifat 20 ni? Jadi yang mengasaskan ilmu tauhid ni adalah Allah dan Rasul. Tapi yang menyusun saya pula. Memanglah semua boleh kata daripada Allah dan Rasul. Yang menyusun. Ya, mana Allah. Saya tolong. Jadi betul lah, asal daripada Allah. Daripada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul lah ajar. Yang menyusun. Baru soalan saya betulkan soalan. Ulama ni menyusun sahaja. Hakikatnya syariat datang daripada Allah dan Rasul. Jadi ulama yang menyusun ilmu tauhid, yang ulama sebenarnya ramai. Tapi yang di kalangan ulama, daripada jumhur ulama, mereka memilih akidah yang selamat, yang mudah faham, yang mudah umat ni amal, ialah yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau yang menyusun 50 aqaid ini. Yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi akidah keduanya sama, cuma cara penyusunan berbeza. Dua-dua adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itulah penyusunnya lah, asal usulnya dan dalil. Kalau ikutkan Imam Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari ni pun dia belajar dengan yang sebelum-sebelum tu kan, maksudnya yang Allah SAW mazhab yang sebelum tu. Tapi bila dia memerhatikan bahawa mazhab tu ada pemahaman yang salah, itu yang dibetulkan. Dia betulkan balik pemahaman tu, yang menyebabkan dia menyusun balik pemahaman tu. Sebab pemahaman tu jadi bukan Jabarah Qadarah, dia pemahaman Mu'tazilah. Dia belajar dengan yang imam yang tu. Jadi pemahaman sebelum tu adalah pemahaman Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ni adalah antara 73 mazhab. 73 mazhab yang ada, yang apa tu? Golongan 73 golongan yang ada dalam Islam ni, antara yang ni. Tapi yang Allah kata yang selamat tu satu je kan. So kita nak kena pasti tu 73 golongan tu, antara yang disebutkan dalam 73 golongan tu adalah Mu'tazilah dan juga Jabarah dan Qadariyah. So ada lagi lah, maksudnya lagi 68 lagi semua tu. 68 lagi tu kena belajar jugalah. Makcik pun dulu pernah belajar tapi tak ingat dah kitab tu. Dia memang jelaskan satu persatu dia punya mazhab-mazhab yang ada. Maksudnya mazhab Abu Hasan Asy'ari ni sebenarnya orang kata susun balik daripada untuk memperbetulkan pemahaman daripada Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah ni ada pemahaman dia yang boleh adalah yang ni kan. So Imam Al-Maturidi pula dia menambah, yang kalau tak salah saya, dia menambah
daripada 13. Maksudnya sebenarnya yang 13 je. Lepas tu Imam Al-Maturidi dia tambah tu apa tu? Kaunuhu, bukan? Kaunuhu apa tu? Dia nak membezakan supaya apa tu? Allah tu lebih As-Sami apa? Maha mendengar tu. Allah mendengar apa tu? Putua ilmu ayat sama pasal kalam. Lepas tu kaunuhu lah. Lepas tu yang Imam Maturidi Imam Maturidi dia tambah yang kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakaliman, kan? Yang tu dia tambah, okey, dia untuk mengukuhkan lagi. Kalau tak salah lah, nanti kami check balik kita tauhid dulu macam mana. Nanti kita tauhid tu dia punya sejarah dia macam tu. Okey, yang kaunuhu tu. Okey. So itu yang kita nak kena faham daripada mana asal usul dia, sebab nanti ramai juga yang suka tanya soalan-soalan macam tu. Ni belajar sebab 20 ni asal dia macam mana apa semua kan. Okey, jadi kita nak kenal Allah Taala, okey, maksudnya dalam ibadah kita ni antaranya untuk satunya bila kita kenal baru sah kita punya tapak ada, okey, tapak kalimah kita la ilaha illallah tu kan, kunci nak kepada Islam tu kan. Sebab kalau ikut Islam pun mengucap dua kalimah syahadah, okey. Kalau kita tak faham kalimah syahadah yang kita ucap tu, macam mana kita kata kita ni Islam, okey? Bila kita tak Islam, macam mana kita kata kita ni beriman, kan? Jadi boleh saya kupas sikit dia punya lagi apa tu? Macam ni maksudnya pentingnya kita nak memahami ilmu tauhid ni. Okey. Jadi macam kita sebut tadi, awwaluddin ma'rifatullah. Allah sebut dalam Quran pun perkara yang pertama ialah beriman, antu'mina billah. Itu ada dalam hadis. Tapi dalam Quran pun semakna juga, Allah suruh kita beriman. Iman dulu. Bahkan orang dah beriman pun Allah suruh beriman lagi, ya ayyuhallazina aminu. So apa iman yang pertama? Kenapa Allah tak suruh kita beribadah dulu? Kenapa Allah tak suruh kita sembahyang dulu? Kenapa Allah tak suruh kita puasa dulu? Kenapa kena beriman dulu? Betul tak? Mengucapkan dua kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengakui dua kalimah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengakui dua kalimah ini adalah awal agama. Jadi maksud dia apa? Kalau tak ada dua kalimah ini, maka tidak sah agama seorang itu, tidak sah keislaman seorang itu. Jadi mana iman tu yang pertama. Bahkan kata guru saya, orang yang mengaji syariat, ilmu fiqh, ilmu hukum, kalau salah berdosa, tapi ada peluang untuk diampunkan. Tapi kalau orang yang mengaji tauhid, kalau salah tidak diampunkan. Syirik lah. Syirik. Maksudnya salah dalam tauhid tak sama macam salah dengan dalam fiqh. Jadi dia salah maksudnya apa? Dua saja. Sama ada dia mengaji salah guru ataupun dia tak mengaji langsung. Dia tak mengaji langsung pun salah kan? Salah lah. Masa beriman lah. Mengucap lah tapi tak faham maksud yang diucapkan. Sebab tu ulama sumber ilmu. Nabi SAW sabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam, lelaki dan wanita. Jadi ilmu kat sini kata ulama adalah ilmu hal. Ilmu hal ni ilmu yang Allah perintah dahulu. Yang ilmu yang utama. Jadi ilmu utama dikata ulama itu ilmu fardu ain. Fardu ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Jadi fardu ain ni ada tiga. Ilmu fardu ain ada tiga, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi yang pertama tauhid dulu. Jadi bila mengaji tauhid dulu, kalau mati dia tak ada mengaji fiqh dan tasawuf. Maksud dia betul mengaji dan betul-betul ni betul faham dan dapat hakikat ilmu tauhid tu, maka masuk syurga. Tapi kalau berumur Islam tak mengaji tauhid, masih syirik pada Allah, hati ni orang kata apa?
keyakinan dengan Allah tu belum benar, tapi dah mengaji fiqh sembahyang apa semua, tiba mati. Ni yang kalau ikutkan pun Allah masa apa tu orang kata Rasulullah diutuskan pun mula-mulanya dia ajar tauhid dulu kan, berapa tahun sebelum mengucap dulu, kenal Allah dulu, kenal Rasul dulu, barulah datang selepas itu selepas berapa tahun yang baru datang perintah untuk solat esok Mikraj untuk dapat solat kan. Lepas berapa tahun bukannya dah masuk tu terus datang perintah untuk solat tak. Nabi Rasulullah pun tak ada lepas-lepas dapat ayat apa tu Iqra tu terus semua orang sembahyang. Supaya Islam dah suruh apa berkumpul dengan apa tu Abu Bakar apa semua ni, kita kena solat dah lagi kan. Ada lah solatnya tapi bukan solat yang pergerakan yang kita buat tekah tu lah. Okey. Dia turun pun berperingkat-peringkat untuk solat tu. Okey. Jadi maksudnya kita dan ini pun satu kesilapan kita dalam mendidik anak-anak mungkin kan. Kita pun tekan bila bulan puasa yang kena puasa. Sembahyang dah. Kan? Sembahyang dah sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah Taala tu. Kita jadi tekah tu kita main ikut kita punya, bukan ikut Allah punya kehendak. Kita ikut kita punya kehendak. Priority kita tak ikut keutamaan dalam ibadah. Tu kita tak faham keutamaan dalam ibadah. Jadi dalam perintah tu. Okey, ini yang pakcik pun tengah selalu explain kan. Kita nak jadikan ibadah tu dia ada hukum dia, kena ikut syarat, ada halal haram harus kan. Ada apa semua tu, lepas tu ada sunatullah dia ada priority dia. Kerana kita tak faham priority dia. Kita hanya orang kata apa, bila kata ibadah ni tu yang kita orang kata ikut yang kita faham. Kita bukan ikut perintah Allah, kita ikut perintah kita. Kita kata jadi anak tu kita perintah kita kehendak kita, anak tu kena puasa. Sedangkan solat dia tak buat lagi. Malahan kena Allah benda. Kan? Lepas tu dia pun tak tahu pasal apa puasa. Itu yang jadi puasa tu bukan kerana Allah. Puasa tu jadi menahan daripada makan minum lah. Daripada ayo. Sebab apa setiap kali tak puasa, nampak tak? Kesalahan kita. Dan dia jadi apa? Itu yang jadi syiriknya. Dia bertuhankan duit dah daripada kecil. Okey, dia dah bertuhan duit daripada kecil. Sebab apa? Kita dah kata kalau siapa puasa hari ni, duit sekolah tu kita ganti. Masuk tabung. Kita tak makan. Okey, satu. Lepas tu bila dia kumpul dan bila kalau habis puasa tambah lagi duit raya. Duit raya digandakan. Kan? Kalau kata puasa 30 hari tambah lagi RM30 jadi RM60. Okey, dapat duit raya akan dapat lagi RM30 ataupun kena bagi lagi RM50. So maksudnya dia buat bukan kerana Allah tau. Sebab dia tak kenal Allah. Okey, dia tak kenal Allah. Dia kenal, jadi dia buat tu kita lah. Itu yang Ustaz kata Ustaz pernah cakap dalam kelas ataupun kita berbincang dengan kita. Ustaz pernah kata mak bapak lah yang ajak anak-anak syirik pada Allah Taala. Tanpa sedar. Nampak tak mak bapak punya dosa? Jadi kita punya dosa ni macam mana? Kan? Kita lah tu yang takut tu. Nasib baik kami ni tak ada lagi kan. Tapi kami kena tegak lah benda ni. Sebab mak bapak lah punca anak-anak tu syirik pada Allah. Kan? Daripada kecil, membentuk daripada kecil. Dia tak bawa pada kenal Allah. Walaupun dalam bab ibadah, walaupun dalam bab solat ni. Sebab apa? Ya, solat dia tak kisah pun. Sedangkan dalam hukum solat Allah kata kena watan. Kalau tak ni ke apa kan, kena didik kan. Kalau umur 10 tahun kan dah kena pukul. Kita tak pukul. Sebab apa? Nampak tak? Kita buat cara kita. Kita kata kita betul lagi. Kan? Sedangkan Allah dia kata macam tu. Okey, lepas tu kita pula bulan puasa tu. Kan? Kita suruh dengan upah. Jadi maksudnya dia punya pancing tu. Okey, umpan dia tu. Okey. Kita bawa dia tu dengan memang dalam permulaan tu betul lah kita nak ajak dia puasa tu, tapi itu salah. Kalau kita puasa ni kita kena tegang pada anak sebenarnya, dakwah pada anak. Ni pasal apa sebenarnya puasa tu. Supaya dia tak jadi puasa tu hanyalah sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Kan? Kalau tidak dia makan minum tak dapat nak pahala puasa tu kan. Jadi ibadah kita tu yang kata esok tu di akhirat esok kita doa aku kumpul banyak pahala, aku kumpul banyak ibadah pada Allah ni banyak, tapi sebenarnya kan tak ada satu pun yang Allah terima, yang Allah ambil. Yang semua ni macam kemuruk kan. Ada hadis yang naik pada malaikat, semua malaikat tapi pun kata ikhlas terima kan, tapi bawa kepada Allah, kepada Allah campur je benda tu sebagai kemuruk. Saya tak ingat ni hadis tu. Hadis solat kan. Hadis mengenai solat. Kita kata nampak macam cantik lah kan. Cuma orang kata apa ni, tapi sebenarnya lalat Allah campur balik je. Okey, tak ada nilai pun di sisi Allah Taala. Sebab apa? Sebab kita tak kenal. Kan? Kita tak kenal tu, dan sebab kita tak kenal tu lah juga sebenarnya kita susah nak dapat khusyuk. Kan? Khusyuk ni ada banyak sebab, tapi antara salah satu sebab kita tak kenal, kan? Tak ada rasa takut dan tak ada rasa harap dalam solat kita kepada Allah Taala. Sehingga kan kita ingatkan kita solat tu kita yang buat. Betul?
Kita rasa kita boleh solat ni, akulah solat, kan? Akulah yang bersolat, kan? Akulah yang dia bila kita timbul keakuan tu, kan? So benda tu itu saya kata pentingnya kita nak faham yang bila kita belajar sifat 20 ni, kita kenal dan kita bila kita kenal, kita tahu, lepas kita tahu kita kenal, kita faham dan kita kenal, betul-betul kenal, baru dia memperbaiki kita punya ibadah pada Allah Ta'ala tu. Okay, baru kita akan jadi macam orang kata kita akan jadi lebih baik lah dalam amal ibadah kita tu. Amal ibadah kita tu akan jadi baik, kita memperbaiki amal ibadah itu. Taklah amal ibadah kita tu sama je. Maksudnya sama ni macam apa? Masa mana kita 10 tahun lepas, macam tu juga kita sekarang, kan? Macam mana kita dulu umur 15 tahun kita sembahyang, umur 25 tahun, umur 35 tahun, 45 tahun, tetap sama juga solat kita. Masih lagi macam tu juga. Sedangkan kalau bab harta, kalau dulu tak ada sejuta, orang ni nak kena ada sejuta. Kalau boleh sejuta tu nak kena ada, setahun tu kena ada sejuta lah, kan? Apa guna benda ni, kan? Tapi ni apa guna kita ibadah dalam berpuluh tahun, okey, kita ibadah banyak tahun tapi tak ada satu pun yang diambil oleh Allah Ta'ala kerana kita buat tu sebab tak kenal, kan? Kita tak kenal dan kita buat tu bukan lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita rasa macam kita buat kerana Allah Ta'ala, tapi sebenarnya kita nak gelaran haji, kita nak orang panggil kita Dayufur Rahman, kita nak gelar haji, kita nak dikenali panggil ustaz, okey, panggil ustaz, nak dikenali sebagai apa tu, nak kena pembayar zakat yang terbesar nak dikenali gitu. So saya rasa cukup dululah kot sebab kita pun dah masuk isyak, kan. Ni sebagai mukadimah pengenalan. So yang penting hari ni bila kita kata kita dalam bab ibadah ni, memang kita nampak benda tu kecil. Okey, kita yang menganggap dia kecil. Okey, tapi dia sebenarnya besar dia punya ni, dan asas pada ibadah tu pun besar lagi sebenarnya, iaitu kita kena kenal Allah Ta'ala. Okey, bila kita kenal barulah susah yang lain-lain semua tu. Betul? Walaupun kata ni, yang ni kita nak ambil ringan, kita rasa macam kita dah kenal, kan? Hanya kita bukan kenal pun, kita dah rasa macam kita kenal sangat lah. Macam saya ni jumpa Ustaz Fatih kan, macam kenal je sangat-sangat, hanya baru tahu dia punya tahu yang tu lah orang kata, kan. Orang kata tahu luaran sahaja, tapi dalaman dia dia punya perkara yang dia suka, dia tak suka ke, apa makanan dia pun saya belum tahu lagi, kan. Kan Allah tak makan tak minum lah, tapi bukan itu maksudnya. Kita bila kita kenal orang tu, kalau kita kenal Allah tu, biar kita kenal dengan sebenar-benar kenal, baru kita tahu, kan, apa yang dia suka kita buat, apa yang tak suka kita buat. Supaya apa? Sebab benda tu semua menentukan takwa pula. Okey, panjang tu yang baca dia tulis selama ni, kan. Bagi takut je lah macam mana orang faham tak faham ni. Yang menentukan takwa, bila nak bagi takwa tu, kita kena kenal yang cipta kita tu supaya kita boleh tahu apa yang Allah suka, apa Allah tak suka. Sebab apa? Kalau dia tak suka, pasti apa dia buat pula, kan? Kenapa dia cipta benda yang dia tak suka tu, kan? Sedangkan dia kata tak suka, riba dia tak suka, kan? Judi dia tak suka, lepas tu zina dia tak suka. Tapi kenapa dia diciptakan benda tu? Ada sebab pula, okey? Ada sebab pula diciptakan semua benda tu. Dan benda tu bukannya satu benda yang, sebab ciptaan Allah ni tak ada yang sia-sia, kan? Sebab tu kita kena kenal, baru kita tahu, baru kita boleh, kita nak patuh, kita boleh pilih. Maksud kita pilih untuk patuh ataupun kita pilih untuk ikut nafsu kita. Okey, so kita itu yang kata tu, dan ada juga kalam kata barang siapa yang kenal diri, okey, akan kenal Allah Ta'ala. Maksudnya kita pun kena kenal juga kita ni macam mana sifat kita, kan? Kita kenal nafsu kita kenal keinginan kita, kemahuan kita, kan, ke arah mana. Okey, so baru kita boleh kawal. Maksudnya kalau kita kenal diri itu bahawa kita ni orang yang kurang berilmu, tentulah kita akan cari ilmu. Okey, tapi kalau ada juga orang yang tak faham, dia kata ni, dia ingat dia dah cukup ilmu dah, so tak payah belajar, kan? Nak belajar apa? Sifat 20 dulu dah belajar dah, kan? Lepas tu ni main mana sifat 20 ni, ni ajaran mana apa semua ni, kan? Allah takkan 20 sifat je, mesti Allah banyak sifat. Sebenarnya kalau 20 sifat tu kita tahu pun, orang kata cukup hebat dah kita kenal, sebab dia menafikan yang lain semua tu dah. Okey, sebab tu kita kena faham yang 20 tu je. Yang 20 tu pun dah orang kata besar. Okey, kalau itu macam kita kenal asma pun, kenapa kita kenal 99 je tak kenal, sedangkan nama Allah tu 3000. Okey, 3000 nama Allah, kan? Yang dikenal ada yang dalam Nabi Musa, ada sekadar diketahui para malaikat, dan umat Nabi Muhammad dapat 99. Dapat 99 pun dah cukup besar lah sebenarnya kalau kenal, kan? Kalau kita betul faham, tak perlu ni. Jadi kat situlah maksudnya. Jadi orang kata apa, InsyaAllah kalau orang kata apa, sahabat-sahabat saya kat luar sana
ber orang kata sini beza setahun. Oh, ni apa ni kamera. Okey, tak apa. Orang kata apa? Terima kasih sebab yang mana yang dengar ni, yang mana yang komen, yang mana yang like. Terima kasih banyak. Okey, insya-Allah mungkin lepas ni pakcik akan lebih kerap nak ni sebab pakcik nak biasakan Ustaz Fatin untuk dia bercakap. Dia tak berani ya kalau dah sorang-sorang dia kata dia segan lagi. So dalam kelas selalu juga suruh kata Ustaz buatlah. Okey, dia untuk sambil dia baca kitab tu sambil suruh buat live. Jadi terima kasih anda support bila anda komen ni. Jadi dia ada orang kata nak membina keyakinan macam pakcik ni memang dah biasa berbebel ni tak ada hal. Okey, tapi bebel kosong lah pakcik ni kan. Yang ni kita nak ada bebel input senang. Okey, kalau orang kata tahu dalil ni kat mana, hadis ni kat mana, apa dalil hadis ni kat mana, dalil Quran ni kat mana, sebab Ustaz Fatin ni hafaz juga kan Ustaz? Berhafaz kan Quran? Berhafaz? Tidak hafiz. Tidak hafiz. Dia Ustaz ni lah maksudnya Ustaz tahulah juga kan. Jadi senang bila dia kata kalian tanya juga Ustaz ni kat mana ni, dia boleh ni. Kalau cik memang nak kena buka balik Quran, cari satu-satu. Kalau cakap lah ni dia benda dekat lain kan. So bila kita kongsi macam ni insya-Allah lah, maksudnya kekurangan pakcik Ustaz nak tolong tampung. Okey, sebab pakcik ni sekali kita orang kata apa, semangat je lebih nak kongsi kan, tapi orang kata semangatnya tak cukup. Okey, semangat saja tak cukup untuk kita kongsi ilmu ni sebenarnya. Okey, sebab tu kadang ramai juga yang suruh pakcik buat live. Pakcik buat live orang cerita sikit-sikit pasal tauhid ni kan, tak berani. Okey, tak berani dengan semangat saja. Okey, so terima kasih Ustaz Fatih kerana luangkan masa malam ni. InsyaAllah kalau kata anda suka, anda boleh komen, nanti kita buat lagi. Okey, kita kupas lagi. Lebih tersusun lah, mana tak tersusun, macam pergi sana sikit kan. So orang kata kan pergi apa tu, kona nak pergi ke arah ibadah tu, tapi kona sikit masuk ke apa arah lain kan. Kadang pergi Mencong, pergi Penang side. So kami tak rancang pun, Ustaz Fatih pun tak tahu. Saja malam ni saya kata kita tak apa sebab ada urusan datang jumpa. Saya kata jom Ustaz kita buat live je malam ni. Kita sembang-sembang santai. Kita nak buka minda orang kenapa benda ni perlu. Okey, kenapa benda ni kita ulang-ulang cakap. Kenapa pakcik ni walaupun tak pandai tetap ulang-ulang minta panggil sahabat-sahabat semua untuk orang kata apa mendalami ilmu tauhid insya-Allah. Tapi doakan mudahan kami dipanjangkan usia dan diberi lagi kesempatan untuk kongsi. Okey, insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.